Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya kebanyakan daripada pemimpin sekolah sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi sekolah-sekolah mereka. Tetapi berdasarkan kepada pengalaman saya, kebanyakan sekolah menghadapi situasi flip-flop atau situasi yo-yo. Kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Jadi hari ini kita akan kongsikan satu strategi yang saya panggil Canvas Peningkatan Sekolah Fast Track untuk sama-sama kita amalkan di sekolah. Dalam Canvas Peningkatan Sekolah ini, saya menggunakan pendekatan PDCA, iaitu Plan, Do, Check, dan Act. Bermula dengan perancangannya, tuan-tuan dan puan, perkara utama yang perlu kita lakukan ialah mewujudkan atau menubuhkan task force, pasukan pemikir, untuk kita menangani isu-isu di sekolah. Think tank ini kita harus wujudkan, mungkin kalau daripada aspek curriculum, kita boleh menggunakan penolong kanan pentadbiran, ketua-ketua bidang, ketua-ketua panitia. Begitu juga dengan HEM dan juga KOKO yang boleh menggunakan ahli-ahli ataupun AJK di dalam bidang unit masing-masing. Seterusnya, pasukan ini bergerak mestilah mendapatkan data dulu. Data ini kita kenali sebagai big data ataupun raw data. Dan perlu diingatkan bahawa raw data ini perlu dah diproses, perlulah dianalisis untuk kita dapatkan ataupun jadikan dia sebagai data yang bermakna. Selepas itu, kita harus bergerak kepada PILS. Apakah PILS ini? PILS ini ialah plan intervensi 5 langkah. Dan setiap langkah yang dinyatakan, contohnya langkah pertama ialah mengenal pasti kelas murid ataupun sasarannya. Mengenal pasti siapakah sasaran kita. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua ialah memahami punca masalah tersebut. Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh murid ataupun kelas tersebut. Adakah punca yang disebabkan oleh diri sendiri, punca disebabkan oleh ibu bapa, ataupun punca daripada sekolah dan faktor-faktor luaran yang lain. Yang ketiga, kita menyenaraikan cadangan intervensi yang telah kita perolehi. Senarai intervensi ini mungkin kita boleh menggunakan aspek tools, SPEC dan tools. Itu untuk kita cari, dapatkan intervensi ini. Dan boleh intervensi ini juga boleh dibuat secara sumbangsaran, boleh dibuat daripada pemerhatian, boleh dibuat melalui soal skredit, atau teacher's voice, atau student voice, dan sebagainya. Carilah cara kaedah-kaedah untuk kita mendapatkan, untuk kita senaraikan intervensinya. Langkah yang keempat ialah kita membuat prioriti intervensi. Ini adalah perlu, seperti kata Stephen Covey dalam bukunya, utamakan yang utama, iaitu membuat prioriti terhadap intervensi yang disenaraikan. Adakah ia mudah dilaksanakan dan adakah dia berimpak tinggi. Pastinya kita menggunakan kaedah-kaedah yang berimpak tinggi. Langkah yang kelima yang disenaraikan dalam PILS ialah menyediakan pelan tindakan, iaitu membuat pelan tindakan secara terperinci dan menyatakan tanggungjawab dan tarikh pelaksanaannya. Dalam bahagian pelan tindakan ini, kita boleh menggunakan pintas atau perancangan strategik ataupun menggunakan OPPM. Seterusnya kita akan bergerak kepada do. Dalam bahagian do ini ialah iaitu melaksanakan perancangan strategik yang telah kita rancangkan. Dan di dalam perancangan ini kita boleh menggunakan kaedah-kaedah seperti CPD, Continuous Professional Development, atau PLC, Professional Learning Community, atau mungkin PAK 21, SKPMG2, dan jangan lupa juga iaitu lawatan penanda arasan yang boleh dibuat di sekolah-sekolah yang telah membuktikan kejayaan mereka dalam aspek-aspek yang menjadi isu kepada sekolah-sekolah kita tadi. Dan seterusnya kita akan bergerak kepada check. Check ini cukup penting, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kadang-kadang kegagalan program yang telah dilaksanakan bukanlah disebabkan oleh
perancangan tetapi disebabkan oleh pemantauan tidak dilaksanakan secara berkesan. Pemantauan ini kita boleh jalankan seperti contohnya melalui pemerhatian ataupun melalui soal selidik ataupun melalui kaedah-kaedah yang kita rasakan perlu kita gunakan untuk kita buat pemantauan ini. Yang boleh kita sampaikan melalui postmortem dan juga laporan bergambar dan juga laporan bertulis. Selepas kita mendapatkan postmortem dan laporan ini, kita boleh bergerak kepada action, iaitu langkah yang terakhir. Dan dalam rancangan ini ataupun dalam action ini, kita boleh membuat perbincangan di dalam dialog prestasi yang kita sampaikan ataupun yang kita laksanakan di sekolah berdasarkan kepada postmortem dan laporan tadi. Dan di dalam dialog prestasi juga sekiranya terdapat beberapa penambahbaikan, maka senaraikan penambahbaikan tersebut dan kita gerak balik kepada peers tadi. Itu membuat penambahbaikan di dalam perancangan kita. Mungkin dalam pintasnya tidak begitu mantap, mungkin dalam perancangan strategiknya kita tak begitu mantap sebab belum dilaksanakan. Dan pada pusingan yang kedua ini, barulah kita nampak masalah-masalah yang kita hadapi. Dan begitulah seterusnya, pusingan ini perlulah ditamatkan supaya dia menjadi satu circle yang berkesan untuk kita laksanakan program-program ini. Sekian, terima kasih.